bagaimana Muhairi Ajmal turut dikeluarkan di awal game yang kedua ini, di mana tempatnya digantikan oleh Kogileswaran. Ahmad Faisal Muhammad Ali bersedia untuk mulakan separuh masa yang kedua. Jadi Vietnam akan menyerang dari sebelah kanan ke kiri, sebaliknya Malaysia. Kita mengharapkan aksi awal di Paula itu akan berterusan selepas ini, kerana hikmatnya sememangnya amat diperlukan. Kita harap pasukan Harimau Melaya lebih beraksi dengan agresif pada separuh masa yang kedua ni. Jadi itu saja pilihan yang dimiliki ketika ini. Dengan ketinggalan 0-2, bukanlah mustahil untuk mengejar dan menyamakan kedudukan. Tetapi usaha dan juga effort yang lebih diperlukan. Yang penting kita mencari gol awal dulu, gol semangat. Jadi awal serangan, sekali lagi kita lihat bagaimana aksi yang cuba menggunakan hikmat Chon Prong, pemain nombor 10 ini sememangnya semakin rancak digunakan. Beliau berjaya untuk melakukan larian di tengah-tengah dua pertahanan Malaysia, Dominic Tan dan juga Syahrul. Khairul Fahmi 2 kali ditewaskan. Berbanding dengan Tran Nguyen Man, belum banyak diuji sepenuhnya. Belum ada aksi penjaga gol Vietnam itu menepis ataupun melayangkan badannya untuk menyelamatkan keadaan. Satu melakukan pressing menyebabkan Lukman Hakim melakukan percubaan di sebelah kiri pintu gol yang sedikit melebar. Manakala percubaan seterusnya yang dilakukan oleh pemain Malaysia menerusi Syafiq Ahmad berjaya untuk ditampan. Yuan Pong Hondoi berusia 25 tahun, aksi ke-20 ataupun caps ke-23-nya bersama pasukan kebangsaan Vietnam. Sekali lagi Kogi cuba membantu, tetapi masih lagi dalam kawalan untuk Vietnam. Bagaimana usaha yang mereka cuba rencanakan. Jadi ada tekanan yang mula diberikan oleh pemain-pemain negara apabila pemain Vietnam mula mendapat bola. Satu usaha yang baik di peringkat awal ini. Ini yang kita nak, setiap kali pemain Vietnam dapat bola, kita press diorang pula. Jadi masih lagi Vietnam cuba melancarkan. Dominic Tan, Syahrul Saad berjaya menampan dan seterusnya keluar dari kawasan berbahaya. Jadi sentuhan yang seterusnya untuk di Paula. Satu terupas yang cuba mencari Arif, tapi pressing yang baik. Begitu juga dengan bantuan yang cuba diberikan oleh Syafawi. Ada urgensi dan juga ada tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Malaysia apabila pemain lawan mendapat bola. Separuh masa kedua ni, setakat ni kita nampak perubahan. Pemain-pemain Malaysia cuba mengatur serangan demi serangan, tapi masih terlalu awal. Lukman Hakim dan juga Muhairi adalah pemain kedua dan ketiga dikeluarkan selepas Aidil mengalami kecederaan di awal permainan. Dominic Badrul sekali lagi di Paula menjadi sasaran, tapi terus mudah dikawal oleh dua pertahanan, Kueh Ngok Hai dan juga Doi Man. Satu sepakan gol yang dari penjaga gol yang tidaklah begitu baik. Tran Nguyen Man belum diuji sepenuhnya. Jadi peluang untuk Malaysia. Safawi, satu lorongan baik. Sekarang ini kita lihat cross ke tengah. Kogi, tampanan yang sedikit jauh dengan di kaki. Mudah untuk dirampas oleh pertahanan pasukan Vietnam. Jadi Kogi turut membantu, berusaha keras untuk merampas bola-bola. Kita mengharapkan usaha itu akan terus digandakan oleh rakan-rakan yang lain. Mula ada pressing, tapi ada juga yang lolos ketika ini. Kita melihat bagaimana penguasaan Yuan Tuan An. Tuan An semula. Doi Man.
pada Hong Doi. Terus saja kepada Huang Duk, kapten pasukan Kueng Ngok Hai. Antara pemain yang paling bernilai pada Liga Vietnam pada 2019. Pemain terbaik musim itu. Sambil itu sepakan bebas untuk Malaysia. Luang Safawi. Jadi satu lawan baik untuk Syafiq Ahmad. Tetapi ada rempuhan, ada blocking yang dilakukan. Jadi hingga setakat ini, kad kuning yang kedua dalam perlawanan ini. Kali ini dilayangkan kepada kapten pasukan Kueng Ngok Hai. Kerana blocking yang dilakukannya dikala Syafiq Ahmad melakukan larian ke depan dengan cukup baik. Kita lihat sekali lagi. Ada tampanan ke depan dilakukannya. Dan ketika itulah rempuhan dan juga blocking dibuat oleh kapten pasukan. Kerana kedudukan yang agak berbahaya untuk kubu mereka. Malaysia telah melakukan 3 pertukaran, tetapi sebaliknya Vietnam masih lagi berpuas hati, khususnya Pak Hang Seo. Dengan kesebelasan yang ada, tenaga dan juga stamina yang tinggi. Dengan kemasukan di Pola pada separuh masa kedua ni, dia akan jadi target man untuk pemain-pemain. Kita mengharapkan Di Paula juga akan menjadi game changer untuk Malaysia dalam perlawanan di separuh masa yang kedua ini. Dari segi fizikal dan juga ketinggian, kita lihat kemampuan untuk Di Paula yang menerima banyak kritikan dari peminat-peminat bola sepak tempatan khususnya, yang mengharapkan usaha lebih sebenarnya. Kita tak mengharapkan apa-apa, cuma mungkin usaha, effort lebih daripada pemain tempatan. Inilah asam garam bola sepak sebagai seorang pemain bola sepak. Jika Di Paula menjaringkan gol malam ni, tutup semua cerita, bawa kapet. Jadi sekali lagi insiden yang membabitkan Syafiq Ahmad dilakukan oleh Kueng Ngok Hai, kapten pasukan yang turut menerima layan kad kuning pada perlawanan ini. Pemain kedua yang diberikan kad amaran oleh Ahmed Faisal Al-Ali. Jadi sepakan bebas untuk Malaysia dari Badrul yang akan bersama Sabah musim akan datang. Di Pala Dominic Tan turut berada di situ. Begitu juga dengan Kogi. Jadi bagaimana set piece kali ini? Jadi Di Paula dan Dominic Tan yang hampir-hampir dapat melakukan tandukan tadi. Tapi kredit diberikan kepada pertahanan atau pemain tengah pasukan Vietnam, Vu Van Tan, yang berhasil cemerlang tadi, untuk memberikan tekanan kepada Dominic Tan melakukan tandukan. Sepakan penjuru untuk Malaysia. Arif, Dominic Tan, dan terus saja dikawal pemain Vietnam. Baik tindakan dilakukan oleh Riza Ghazali. Khairul Fahmi untuk Dominic Tan. Badrul. Syafiq Ahmad. Terus kepada Badrul, cuba melakukan challenge, tapi penguasaan untuk Vietnam. Jadi kesilapan dari pemain Malaysia, dari Syafawi. Lihat sekali lagi bagaimana usaha yang dilakukan oleh Badrul Batia sebenarnya, yang melakukan challenge dari belakang. Riza Ghazali juga berjaya menampan, tetapi whistle telah pun ditiupkan. Jadi pertukaran pertama
Untuk pasukan Vietnam, mereka mengeluarkan Yuan Chong Prong, penjaring gol kedua. Masukkan pemain 22 untuk Vietnam sebentar tadi. Papus untuk Vietnam. Challenge Badrul membantu. Itu juga Riza Ghazali. Satu rembatan yang berjaya dilepaskan oleh pemain Vietnam sebentar tadi. Yuan Quang Hai. Satu percubaan volley yang terlalu tinggi daripada pemain Vietnam. Lihat bagaimana clearing yang dilakukan oleh Riza Ghazali. Dapat disambar tadi oleh Yuan Quang Hai. Main berusia 24 tahun itu antara skuad yang menjuarai Piala AFF musim lalu. Jadi 8 percubaan yang dimiliki oleh pasukan Vietnam terus mengatasi Malaysia. Syafiq ke belakang untuk Rizal. Badrul. Dua pemain Malaysia dalam kedudukan offside, kerana itulah Di Paula dan juga kita lihat Syafiq Ahmad tidak melakukan kejaran tadi. Jadi dua pertukaran serentak untuk Malaysia di awal separuh masa yang kedua. Ada sedikit impak yang dapat dihasilkan, tetapi belum cukup untuk mencabar ataupun mengancam pintu gol pasukan Vietnam hingga setakat ini. Setidak-tidaknya kita dapat lihat untuk separuh masa kedua ni permainan pasukan Malaysia berbeza daripada separuh masa pertama. Jadi itu yang cuba diusahakan oleh kesebelasan utama Malaysia ketika ini. Sekali lagi cemerlang dari Dominic Tan untuk merampas bola dari kawalan pemain lawan. Jadi permainan masuki minit ke-57. Malaysia masih lagi cuba berencana membuka peluang untuk terus mengancam pintu gol pasukan Vietnam. Kerana kemasukan Di Paula juga ada menyaksikan bagaimana agak kelang kabut juga aksi pertahanan pasukan Vietnam. Jadi peluang untuk Malaysia mengatur gerak semula. Di Paula menjadi target man. Jadi dengan keadaan susuk tubuh sebegitu, kita mengharapkan beliau lebih keras corak permainannya. Tidak mudah untuk dijatuhkan oleh pemain Vietnam yang lebih kecil. Betul. Dia sepatutnya lebih gagah lagi untuk membuat shielding di bahagian atas. Yuan Man terus cuba menggunakan Himan Vuvantan. Vuvantan cross ke depan. Pemain gantian Yuan Tien Lin terlepas peluang. Badrul yang menggalas tugas selaku kapten dari Aidil. Bantuan yang cuba diberikan oleh Arif Aiman. Namun begitu lontar ke dalam untuk Vietnam. Masih lagi Vietnam masih berada dalam kawasan Malaysia. Tuan An. Turning yang cuba dilakukan oleh pemain gantian Tien Lin. Dan mereka menggunakan khidmat di sebelah kiri pula. Satu larian cuba dilakukan oleh Huang Duk. Jadi percubaan terus yang agak tersasar di sebelah kiri pintu gol Malaysia. Bagi saya satu percubaan yang sia-sia. Yuan Huang Duk belum ada jaringan dari 13 aksinya bersama skuad kebangsaan Vietnam hingga setakat ini. Jadi antara sisi yang berlainan daripada percubaan itu ialah Malaysia memberikan ruang tadi percubaan dapat dilakukan. Jadi itulah yang kita perlu
kita harapkan pemain Malaysia tidak akan berikan sebarang ruang untuk sebarang percubaan dilakukan oleh pemain Vietnam. Satu percubaan terus dari jarak jauh yang cuba dilakukan oleh kapten pasukan Kueng Wok Hai. Ketepatan untuk melakukan percubaan 42, hampir 43% untuk Vietnam berbanding 33% Malaysia. Ketepatan melakukan hantaran pula sememangnya 85% untuk Vietnam, hampir 80% buat pemain Malaysia. Syafawi terlepas bantuan Syafiq Ahmad. Dua pemain Vietnam kali itulah mereka mudah untuk merampas mula bola. Di hantaran pendek untuk Vietnam. Mujur. Rizal berjaya merampas Kogi membantu Badrul. Kogi semula. Syahrul mengembang sebelah sana kepada Arif Aiman. Ada larian ke depan yang cuba dilakukan. Lorongan yang cukup baik untuk Malaysia. Satu cross ke tengah tetapi terus saja mudah untuk Yuan Man. Satu movement yang baik. Satu gerakan yang baik. Tetapi crossing terlalu lemah bagi saya. Perhatikan Syami Syafari sempat melakukan tolakan tetapi cutback itu lebih mudah untuk ditangkap dengan kemas oleh Yuan Man. Ini yang kita harapkan untuk daripada pemain-pemain, lebih banyak membuat gerakan asakan ke arah pintu gol Vietnam. Jadi kedudukan semasa dengan dua jaringan ke atas Malaysia, Vietnam berjaya mengatasi Indonesia untuk berada di tangga teratas. Ketiga-tiga pasukan berada berkongsi 6 mata tapi perbezaan jaringan memisahkan antara ketiga-tiga pasukan itu. Di Paula, Kogi. Lihat bagaimana peluang untuk Malaysia kali ini. Satu gerakan dari Syafiq Ahmad. Terus saja kepada Syafawi. Syafiq. Cuba melakukan larian. Begitu juga dengan Riza Ghazali. Yang cuba melakukan larian dari belakang pertahanan pasukan Vietnam. Pun begitu, pertahanan Vietnam lebih pantas untuk mengesan. Lihat bagaimana ruang ditutup dengan begitu baik oleh Puang Huang Duc. Pemain tengah yang turut membantu di bahagian pertahanan. Sambil itu pertukaran yang kedua untuk Vietnam. Dalam perlawanan ini masuki minit ke-63. Kecederaan yang dialami tadi oleh Yuan Tan Chun, pemain pertahanan untuk Vietnam. Sambil itu Nguyen Quang Hai terpaksa direhatkan. Penjaring gol yang pertama dalam perlawanan ini. Kita lihat bagaimana jaringan terhasil menerusi rembatan kaki kiri yang cukup menarik dilakukan oleh Quang Hai. Assist dilakukan oleh Yuan Tuan An. Dan seterusnya jaringan kedua dari Chong Puong terus meletakkan Malaysia ketinggalan dengan 0-2. Nampaknya coach Vietnam berani mengeluarkan dua penjaring utama mereka pada perlawanan malam ni. Mungkin ada taktikal lain kot. Jadi dua pertukaran serentak dari Pak Hang Seo. Khususnya di bahagian hadapan dan juga tengah. Kerana tidak banyak pressing sebagaimana high pressing dilakukan di separuh masa yang pertama. Jadi peluang untuk Malaysia melakukan tekanan tinggi sekarang ini. Tapi benteng pertahanan kita juga agak tinggi. Dan peluang untuk Vietnam mengasak. Syahrul Saad. Jadi Syahrul berjaya untuk menyekat. Namun begitu cross dapat dilakukan Rizal untuk Malaysia. Beliau berdepan tadi dengan tekanan yang cuba diberikan oleh Van Duc. Satu usaha yang baik untuk Kogi menghalang sebarang percubaan yang cuba dilakukan.
Jadi itulah yang penting dilakukan di peringkat awal. Tidak memberikan peluang untuk mencuba. Peminat Vietnam pastinya berpuas hati dengan kedudukan semasa. Jadi ada urgensi yang dapat dihasilkan dengan dua pertukaran di awal permainan ini. Biarpun belum cukup, tetapi ada tanda-tanda kebangkitan cuba dilakukan oleh pemain-pemain Malaysia. Dan lebih penting apabila pemain Vietnam cuba melakukan percubaan, ada hadangan yang dilakukan dalam kawasan Malaysia. Dan saya rasa pasukan Malaysia mampu untuk mencari gol pertama. Jika mereka bermain seperti ini, membuat asakan demi asakan dan tidak memberi peluang kepada pemain Vietnam untuk membuat percubaan. Jadi ada lagi banyak masa dimiliki. 24 minit untuk dua jaringan. Jadi satu lagi idea yang cuba dilakukan sekarang ini. Kita melihat bagaimana Syafiq Ahmad terus cuba untuk melakukan lorongan kepada Di Paula. Ya, mengarahkan rakan-rakan yang lain untuk terus melakukan tekanan tinggi. Ini yang kita tak nak. Kita dapat bola tetapi bola kita hilang begitu mudah. Jika kita tak boleh melakukan serangan, kita main dulu. Kita create dulu. Jangan hilang bola terlalu cepat. Ini boleh memenatkan pemain-pemain. Sepakan gol untuk Vietnam. Challenge yang cuba dilakukan tadi oleh Syami. Jadi giliran Vietnam pula melancarkan serangan. Bahaya kedudukan ini, pemain gantian, satu percubaan. Tapi mujur berjaya disekat oleh Badrul yang turut terbabit bersama dengan Rizal tadi. Jadi pemain gantian Yuan Tian Lin yang mendapat peluang. Menerusi gerakan di sebelah kiri pintu gol Malaysia. Cutback yang dilakukan biarpun tamparan, tapi Rizal yang berjaya menutup ruang. Begitu juga dengan bantuan yang diberikan oleh Badrul Bhatia. Jadi peluang yang dimiliki oleh Tian Lin yang menggantikan Yuan Chong Puong. 9 gol yang dapat dihasilkan bersama skuad Vietnam daripada penampilan 23 sebelum ini. Jadi kecederaan sekali lagi yang dialami oleh pemain negara. Kita melihat bagaimana dalam usaha kita mengejar, permainan hampir masuki minit ke-69. Jadi apakah ada pertukaran seterusnya yang akan dibuat oleh Tan Cheng Ho? Kerana kecederaan yang dialami oleh Syarul Saad. Jadi ada dua kemungkinan pertukaran serentak yang akan dilakukan oleh Camp Malaysia. Sambil itu permainan diteruskan. Kogi. Jadi Malaysia terus cuba mengadakan dasakan. Kogi. Hantaran jauh ke depan untuk Arif Aiman. Bola telah pun keluar dari kawasan permainan.
Lihat bagaimana begitu pantas tekanan diberikan oleh Doiman ke atas Arif Aiman. Begitu juga seorang lagi lakan yang turut membantu selepas itu. Jadi 2 pertukaran sentak untuk Malaysia. Masukkan Syahril untuk menggantikan Arif Farhan yang turut diberikan peluang untuk beraksi menggantikan Syarul Saad. Cederaan yang dialami oleh 2 pertahanan Malaysia ketika ini. Selain kapten pasukan juga pasti akan menjejaskan persiapan Malaysia untuk perlawanan terakhir berdepan dengan Indonesia. Namun begitu Di Paula, peluang untuk Malaysia. Di Paula satu percubaan lemah yang cuba dilakukannya dalam ruang yang cukup tertutup tadi. Challenge yang baik dilakukan oleh Kwok Ngok Hai, kapten pasukan Vietnam. Lihat bagaimana satu tolakan yang pantas dilakukan oleh Syafawi. Sebenarnya pemain-pemain mengharapkan Di Paula melakukan magic untuk mencipta jaringan. Dan kita dapat lihat satu tendangan yang bagi saya sia-sia lah. Dia perlu kontrol bola tu dulu dan cuba mencari angle atau cuba mengelecek barisan pertahanan Vietnam untuk mencipta gol. Atau sekurang-kurangnya membuat satu tendangan yang padu ke arah gol. Safawi, ada 2 pemain lawan yang cuba mengasaknya. Biarpun di belakang ada seorang lagi yang bersedia penanti seandainya lepas. Lontaran ke dalam untuk Malaysia. Syafawi cuba melakukan challenge. Jadi bahagian tengah, Rizal pantas untuk menyambar. Kogi. Lihat bagaimana 2 pemain lawan yang terus menyekat kemarahan yang cuba dilakukan oleh Kogi. Dah sinonim untuk pasukan Vietnam. Setiap kali pemain Malaysia dapat, 2 pemain akan datang. Jadi peluang seterusnya bahaya untuk Malaysia tapi mujur kawalan yang tidak sempurna. Dari usaha yang cuba dibuat tadi. Oleh pemain Vietnam. Rizal untuk Malaysia. Jaringan minit ke-32 dan 36. Memisahkan antara Malaysia dan juga Vietnam. Kedua-duanya jaringan di separuh masa yang pertama. Dominic Tan. Jadi peluang Malaysia untuk mengatur gerak di kawasan sendiri terlebih dahulu. Dan ke depan tidak ada challenge yang perlu dibuat oleh pemain Malaysia. Jadi perbincangan untuk Pak Hang Seo. Lihat bagaimana arah-arahan diberikan. Dari Badrul. Bola masih lagi di bahagian tengah. Kogi. Badrul semula. Ya, Arif Aiman menanti di sebelah kiri. Rizal. Jadi kirim pas yang diharapkan dari Badrul belum cukup sempurna untuk perlawanan ini. Tidak sebagaimana 2 perlawanan awal, tapi lawan yang dihadapi adalah
Pasukan yang berada di ranking terbaik di rantau ASEAN ini, Asia Tenggara, iaitu Vietnam di ranking ke-99. 92 adalah ranking terbaik mereka pada bulan Ogos lalu. Inilah perlawanan yang kita tunggu di antara Malaysia dan Vietnam. Kerana ranking Vietnam, saya rasa lebih rendah pada ranking Malaysia. Dalam masa sama, kita akan tahu. Apa sekalipun keputusan, kita akan tahu di manakah kualiti bola sepak kita. Jadi peluang untuk Malaysia, Badrul dari tengah. Arif Aiman. Lihat bagaimana dua pemain lawan yang cuba diatasi oleh Arif, tapi mudah dipintas. Kogi membantu dengan baik, tapi terlepas pula. Jadi kembali semula Vietnam dan pantas untuk disekat oleh pertahanan Malaysia dari gerakan Syami Safari tadi. Aksi itu tidak digemari oleh Pak Hang Seo melihat bagaimana mudah pemain Malaysia membataskan pergerakan ke depan yang cuba dilakukan oleh anak-anak buahnya. Jadi peluang untuk Malaysia sekali lagi. Di Paula, pijak terus dipantas oleh pertahanan pemain Vietnam. Challenge yang cuba dilakukan oleh Arif. Mok Hai, kapten pasukan dan seterusnya. Bahagian tengah untuk Vietnam. Setiap kali kita dapat bola di bahagian tengah, penyerang kita tak berlari atau create space untuk midfield melorongkan bola. Kita lebih banyak tunggu. Jadi peluang kembali semula untuk Vietnam. Mereka mengembang seberang sini. Phu Van Tan terpaksa ke belakang. Jadi peluang Vietnam kembali merancakkan serangan mereka. Dari bahagian tengah, Tuan An. Masih lagi Tuan An terus ke depan. Satu pintasan dari Rizal begitu baik. Begitu tenang pemain-pemain Vietnam. Jadi sekali lagi mereka cuba menukar haluan dan sekarang ini peluang dan terus saja mudah untuk Khairul Fahmi. Dari Phu Van Tan tadi. Badrul. Minit. Permainan sebenar berbaki. Peluang belum lagi tertutup untuk jaringan penyamaan. Tetapi usaha lebih pantas perlu disegerakan. Di Paula, tandukkan terus cuba untuk menggunakan hikmat. Syarif Fikri. Sambil itu, lihat bagaimana Vietnam sekarang ini. Peluang untuk Vietnam, kesilapan sedikit dilakukan oleh pertahanan Malaysia dari Arif Farhan. Jadi dalam kawasan berbahaya. Perhatikan bagaimana percubaan terus. Satu pressing yang cuba dilaksanakan tadi oleh pemain Vietnam, khususnya tindakan yang terus memaksa pertahanan Malaysia bertahan. Sepakan penjuru yang kedua untuk Vietnam dalam permainan ini. Daripada 3 sepakan penjuru yang diberikan dan yang terhasil hingga permainan masuki minit ke-79 ini. Di Paula. Untuk Di Paula. Jadi 2 pemain barulah dapat mengatasi Di Paula. Sambil itu Ngoc Hai untuk Vietnam. Kui Ngoc Hai terus saja dipintas oleh Rizal Ghazali. Tian Lin yang menggantikan Chong Puong.
Badrul, Dominic, jadi tempo permainan sedikit perlahan. Sebab barisan kita, barisan pemain mencari-cari. Attacking tak ada movement langsung untuk minta bola. Jadi tidak banyak pilihan yang diberikan kepada pemain tengah khususnya Badrul melakukan hantaran-hantaran sebagaimana yang kemas dilakukannya sebelum ini. Arif. Terpaksa ke belakang semula Dominic Tan. Masih mencari-cari penyerang untuk membuat gerakan. Jadi barulah ada beberapa pemain yang turun membantu. Syafawi antaranya. Cuba mencari siapa yang berada di depan. Arif. Tapi terus saja kepada pemain Vietnam. Jadi Malaysia masih lagi mencari rentak. Belum dapat menghasilkan serangan yang lebih baik. Dominic Tan. Syami terpaksa kepada Dominic untuk Rizal. Badrul hantaran ke depan kepada Syafawi. Kogi. Satu sekatan berjaya dilakukan tadi oleh pemain Vietnam dan mereka juga hilang tumpuan. Tetapi lihat bagaimana hampir keseluruhan pemain Vietnam, setidaknya 8 pemain mereka yang berada di kawasan sendiri tidak melakukan tekanan tinggi sebagaimana di 45 minit yang pertama. Jadi peluang untuk Malaysia. Arif Aiman untuk Malaysia. Satu percubaan dan seterusnya mudah untuk Yuan Man. Sekurang-kurangnya pasukan Malaysia ada membuat percubaan pada separuh masa kedua ni. Lihat sekali lagi bagaimana hantaran-hantaran inilah yang perlu digunakan oleh Badrul. Satu touch yang baik, tapi lihat bagaimana ada pressing yang dibuat oleh pemain pertahanan pasukan Vietnam. Sekali lagi Arif Aiman, percubaan jarak jauh, agak lemah. Inilah saya katakan, setiap kali penyerang kena buat movement untuk mencipta ruang untuk mendapatkan bola. Suatu perkara apabila tidak dapat memasuki kawasan penalti, percubaan di luar kotak adalah antara pilihan yang digunakan oleh pemain-pemain Malaysia. Tetapi belum cukup untuk memberikan ancaman dan juga kesukaran kepada Tan Yuan Man yang belum sepenuhnya diuji sepanjang permainan ini. Pondok terlepas. Lihat bagaimana kedudukan sering bersilih ganti untuk pemain-pemain Vietnam. Rizal. Syafawi. Jadi Karul Fahmi. Tidak sampai 7 minit yang terakhir ini. Peluang untuk Malaysia. Satu gerakan dilakukan oleh Arif Aiman. Kogi cuba membantu. Syafawi turut berada di bahagian hadapan meminta bola tapi tidak diberikan. Jadi Malaysia terus menggandakan serangan sekarang ini. Badrul. Rizal. Kita masih ke bawah balik kan. Kita ketinggalan sekarang ni. Sepatutnya bahagian atas kena buat gerakan, mencari ruang. Jadi Malaysia cuba untuk mencari hantaran-hantaran yang lebih baik. Kerana setiap kali hantaran cuba lakukan, ada saja pemain Vietnam yang berusaha untuk menyekat sebarang hantaran cuba dilakukan oleh pemain-pemain negara. Kerana itulah kita melihat seringkali kedudukan pemain-pemain terpaksa menolak semula bola ke belakang untuk merencanakan semula serangan.
Dan keadaan ini turut tidak digemari oleh Pak Hang Seo kerana lihat bagaimana tempoh permainan semakin perlahan. Dan peluang itu memberi kesan kepada pertahanan mereka kerana ada beberapa serangan dapat dilakukan oleh pemain negara ketika ini. Jadi Vietnam, gerakan dari Tuan An. Tuan An semula. Syarif Fikri yang langsung tidak diberikan peluang untuk mencabar kerana susunan ataupun pergerakan hantaran diagonal yang sememangnya baik untuk Vietnam. Jadi serangan susulan untuk Vietnam. Koki untuk Malaysia. Arif. Terlihat di Paula cuba melakukan larian ke depan dan terupas dapat dilakukan tapi pintasan pula dari Kok Hai. Mudah gerakan dari Di Paula dibaca oleh Kueng Kok Hai. Kapten pasukan Vietnam itu beraksi cemerlang. Vantan. Terus cuba mencari Vantan tapi dipintas oleh Rizal. Dominic Tan dicabar pula. Lihat bagaimana peluang untuk Vietnam. Satu cross ke tengah tapi mujur. Tidak dapat ditampanan dibuat oleh Yuan Tian Lin. Jadi kedua-dua pasukan mengalami keletihan. Kalau Vietnam kita fahamlah kerana mereka beraksi begitu tempo yang tinggi di separuh masa yang pertama. Sepatutnya Dominic Tan membuat satu clearance terus saja bagi memudahkan. Jadi sepakan penjuru yang ketiga untuk Vietnam. Pendek saja. Satu cross ke near post. Mudah Riza Ghazali menampan dan seterusnya giliran Malaysia. Terlalu kuat untuk Syafawi Rashid. Jadi masa semakin mencemburui Malaysia. 3 minit yang terakhir tidak termasuk tambahan masa. Kedudukan yang semakin genting dan sukar. Lebih lama tindakan untuk mencari jaringan. Semakin susut peluang Malaysia untuk kembali semula berada di kedudukan teratas. Kita mengharapkan sekarang ini tidak hanya jaringan penyamaan ataupun jaringan pertama terlebih dahulu. Jadi peluang untuk Vietnam. Mojo dapat dipintas tadi. Lihat bagaimana mereka melakukan diagonal pass. Percubaan terus dan seterusnya. Rembatan di sebelah kanan pintu gol Malaysia tersasar. Satu movement yang cantik daripada pemain-pemain Vietnam. Lihat bagaimana diagonal pass yang mereka lakukan dan seterusnya rembatan kaki kanan oleh Yuan Tuan An. Mereka begitu confident 13 percubaan untuk Vietnam berbanding 5. 4 on target, 2 untuk Malaysia. Itu antara statistik perlawanan hingga di separuh masa yang kedua, khususnya masuki minit ke-88 ini. Badrul. Bagaimana mudah pintasan dibuat oleh Tuan. Jadi peluang semula untuk Vietnam. Syami cuba untuk mencabar dari belakang. Sekali lagi peluang untuk Vietnam dan percubaan terus jaringan ketiga. Dapat dihasilkan rembatan kaki kiri yang disempurnakan oleh Yuan Hong Duk. Yuan Hong Duk. Nampak sangat barisan pertahanan kita dah terlalu penat jika dibandingkan dengan pemain-pemain Vietnam yang bersungguh-sungguh setiap kali dapat bola untuk mengaturkan serangan. Jadi satu percubaan rebatan yang cukup menarik dilepaskan. Yang sama sekali tidak dapat ditepis ataupun dibaca oleh Khairul Fahmi. Selaku benteng terakhir sekadar memahati saja. Huang Duk cuba melakukan create peluang dan juga
ruang dan akhirnya memiliki peluang itu untuk jaringan pertamanya dalam tamasya kali ini. Ini yang saya katakan dari awal tadi, perbezaan pasukan Harimau Melaya dengan pasukan Vietnam. Dari segi fitness, kita dapat lihat fitness pemain-pemain Vietnam begitu tinggi jika dibanding dengan pemain-pemain Malaysia. Nguyen Hong Duc terus menambah duka peminat-peminat sukan tempatan, khususnya peminat bola sepak, dengan jaringan ketiga bagi Vietnam. Tambahan masa 2 minit, Kogi membuka ruang seberang sini. Jadi peluang untuk Vietnam menambah jaringan. Mereka mara sekali lagi dalam kawasan Malaysia. Lihat bagaimana mereka membuka ruang dengan begitu baik dan selesa. Kuih Ngok Hai. Hantaran tersebut berjaya disekat, namun begitu lontang ke dalam dimiliki oleh pasukan Vietnam. Jadi 1 minit terakhir untuk Malaysia membuktikan ada jaringan dapat dihasilkan. Kerana kali terakhir kita tewas dengan jaringan 2-0, antara jaringan yang besar adalah 2-0 pada RC Kumpulan A pada 2016-2018. Jadi peluang Kuih Ngok Hai untuk Vietnam, satu pressing dan seterusnya tampanan yang tidak dapat dilakukan oleh Tian Lin. Bola sekarang melintasi pintu gol Malaysia. Lihat sekali lagi bagaimana terupas dari bahagian kiri Malaysia. Pertahanan Vietnam naik ke atas membantu mencipta ruang dan juga peluang untuk pemain hadapan mereka. Yuan Tian Lin yang menggantikan Chong Puong tidak mampu untuk menampan. Jadi berakhir perlawanan Malaysia dan juga Vietnam.